seterusnya bishop boleh makan pawn di E6 check, memaksa rook untuk blok di F7 dan seterusnya bishop makan sahaja rook F7. Ini adalah checkmate. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Baik, sempena cuti sekolah kali ini, X-Chess Academy sekali lagi telah mengadakan kem catur cuti sekolah yang akan bermula pada hari esok sehinggalah pada 8 September. Jadi kat sini untuk kali ini kita telah bawa coach-coach yang berjaya menang di MSSM. Sebelum ini kita ada Coach Lela yang berjaya mendapat 4 pingat emas di MSSM dan juga Coach Adam serta Coach Ali yang berjaya mendapat pingat gangsa di Tamasya MSSM sebelum ini. Jadi jangan lepaskan peluang. Ambillah peluang ini untuk belajar dan cuba mendalami ilmu daripada coach-coach yang hebat kali ini. Baik, segala maklumat lanjut mengenai camp ini bolehlah dilihat di description dekat bawah. Okey, jumpa anda di camp catur kali ini. GM Nihal Sarin merupakan satu nama yang sudah pasti tidak asing dalam dunia catur pada masa sekarang. Sebab apa? Sebab GM Nihal Sarin ini merupakan antara pencatur termuda dari India yang merupakan seorang GM terkuat pada masa kini. Baru-baru ini GM Nihal Sarin bersama dengan rakan sepasukannya iaitu pasukan India telah berjaya mendapat pingat gangsa dalam kejohanan terbesar iaitu kejohanan Olimpiad 2022 yang baru saja berlangsung di Chennai, India sebelum ini. Bersama-sama rakan pasukannya seperti GM Gukesh, GM Pragnananda dan juga GM Raunak. Jadi ini merupakan nama-nama muda yang sedang meningkat naik pada masa sekarang dan kita semua sangatlah orang kata excited, teruja untuk tengok apakah yang akan berlaku kepada GM-GM muda sebegini pada masa akan datang. Okey, jadi hari ini saya nak tunjukkan satu game yang dimainkan oleh GM Nihal Sarin menentang seorang IM dan seperti tajuk yang telah tertulis dekat sini, GM Nihal Sarin telah berjaya mengalahkan IM ini hanya dengan 13 langkah sahaja. Okey, IM yang saya maksudkan kat sini ialah Aina Jalti Jensen. Saya sangat pasti saya menyebut namanya dengan tidak betul, tapi tak apa. Pemain ini merupakan seorang pencatur dari Iceland. Dan pada masa tersebut sebenarnya Nihal Sarin masih lagi merupakan seorang IM International Master dan baru saja berumur 12 tahun. Okey, kita nak tengok game ni. Ini game yang diambil dari kejohanan Runavik Open yang dimainkan pada tahun 2017. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Nihal Sarin menentang hitam yang dimainkan oleh Aina Jalti Jensen. Nihal memulakan dengan pawn ke D4. Kita ada knight F6 dan seterusnya bishop F4, D5, E3. Kita ada London system kat sini. Diteruskan dengan E6, knight D2, bishop ke E7, pawn ke C3, pawn ke C5, bishop D3 dan seterusnya hitam membuat castling 0-0. Permainan diteruskan dengan knight G melompat pergi ke F3. Kita ada B6 dan seterusnya terus Nihal memasukkan knightnya ke tempat yang bagus iaitu knight pergi ke E5. Kat sini knight di E5 ni tidak boleh dicabar. Contohnya kalau knight B7, knight D7 dimainkan dekat sini, cuba untuk menghilangkan knight E5 ni. Nihal boleh mainkan knight pergi ke C6 kat sini, menyerang queen dan pada masa yang sama menyerang juga bishop di E7. Jadi kat sini queen terpaksa pergi ke E8 mengawal bishop di E7 tu dan dalam posisi macam ni knight boleh saja makan bishop di E7 dan seterusnya queen makan knight E7 dan kita dapat tengok Nihal mempunyai dua bishop ataupun bishop pair manakala Aina mempunyai satu bishop sahaja kat situ lah. Jadi kat sini kita sudah tahu dalam game master biasanya seorang master ni dia suka untuk mempunyai bishop pair ataupun dua bishop untuk meningkatkan lagi dia punya peluang untuk menang. Jadi kat sini mungkin akan ada sedikit advantage ataupun kelebihan semasa fasa opening kalau Nihal mempunyai dua bishop. Oleh sebab itu selepas gerakan knight ke E5, Aina memainkan bishop ke B7. Kita ada queen ke F3, barulah knight B
ke D7 dimainkan, Rook D1, Rook C8, Queen H3. Dan kat sini kalau kita tengok ya, posisi hitam nampak sedikit susah untuk dimainkan dan mungkin tak ada gerakan-gerakan yang bagus. Jadi sebab itulah dalam gerakan yang ke-11 ini, Aina telah memutuskan untuk memainkan gerakan Rook ke E8. Nampak seperti tak ada apa-apa masalah, kan? Tapi sebenarnya gerakan ini sebenarnya membawa padah. Okey, kita tengok apakah sambungan Nihal. Kat sini Nihal menggerakkan knight-nya yang satu lagi, knight D, melompat pergi ke F3 dengan idea untuk datang ke G5 dan seterusnya membuat serangan ke atas pawn di H7 dan juga ke atas pawn di F7. Dan kat sini sudah ada ancaman seawal gerakan yang ke-12. Baik, macam mana hitam nak cuba halang gerakan ni Okey, kita tengok kat sini. Kalau hitam cuba mainkan pawn ke H6, kawal petak G5 kat sini, Nihal boleh mainkan sacrifice bishop dengan bishop makan pawn di H6. Dan kalau pawn makan bishop H6, kita ada queen G3 check. Dan kat sini kita dapat tengok, kalau king lari ke H8, ini satu blunder yang besar sebab knight akan makan pawn di F7, membuat checkmate. Dah lah checkmate, kena fork pula tu. Kesian. Kesian queen dan king, dua-dua terkena kat sini. Okey, jadi sebab itulah selepas queen G3 check, king terpaksa melarikan diri ke F8. Dan selepas itu, satu lagi sacrifice bagus boleh dimainkan kat sini dengan knight makan pawn di F7. Kalau king makan knight F7, kita ada queen masuk ke G6 check, memaksa king untuk pergi ke F8 dan seterusnya. Kita ada queen makan lagi pawn di H6 check, king pergi ke G8 dan knight boleh masuk ke G5 dengan idea untuk mungkin membuat check di G6 menggunakan queen dan seterusnya checkmate di petak F7 menggunakan queen ataupun menggunakan knight kat sini, bergantung kepada posisi mana king akan lari lah. Jadi kat situ ada satu masalah, ada satu ancaman. Jadi mungkin gerakan yang terbaik yang hitam boleh buat kat sini untuk cuba defend, untuk cuba bertahan ialah dengan menggerakkan rook pergi ke F8, cuba mengawal petak F7 kat sini. Namun ini pun tidak membantu apa-apa sebab bishop boleh masuk pergi ke H7 check. Dan of course sudah semestinya kalau knight makan bishop di H7, ini kesilapan besar sebab queen boleh check di G6 kat sini, memaksa king masuk ke H8 dan selepas itu queen makan knight di H7. Ini adalah checkmate. Okey, kita kembali kat sini. Bishop ke H7 check. Apa jadi kalau king masuk terus ke H8? Kat sini Nihal boleh membuat gerakan yang baguslah dengan bishop pergi ke F5 pula, membuat open check kat situ, memaksa king pergi ke G8 dan seterusnya. Bishop boleh makan pawn di E6 check, memaksa rook untuk block di F7 dan seterusnya. Bishop makan sahaja rook F7. Ini adalah checkmate. Sangat panjang gerakan dan variasi yang saya tunjukkan kat sini, tapi ini adalah idea-idea lah. Idea-idea kenapakah knight datang ke G5 ini adalah satu ancaman yang bahaya. Tak cukup nafas saya boleh mengah macam ni. Okey, jadi kita kembali ke posisi knight D pergi ke F3 tadi. H6 tidak berjaya halang. Macam mana pula dengan gerakan knight pergi ke E4, cuba untuk tutup ataupun halang ancaman bishop di D3 kat sini. Okey, dalam posisi macam ni Nihal boleh mainkan pawn D makan pawn C5 dengan ancaman untuk seterusnya makan knight di E4 membuka laluan rook. Dan kita dapat tengok kat situ knight pula yang mungkin akan matilah. Ada bahaya kat situ, ada ancaman. Jadi kat sini mungkin hitam terpaksa mainkan knight makan knight E5 dan selepas bishop makan knight E5, knight di E4 tu boleh melarikan diri ke F6. Tapi kat sini bishop boleh sahaja makan knight F6. Selepas bishop makan balik bishop F6, kita ada queen makan pawn di H7 check. Dan kita dapat tengok putih mendapat keuntungan 2 pawn dan mendapat juga serangan yang bagus ke atas king hitam. Jadi ini pun tak best juga, tak seronok juga. Okey, kita kembali ke sini knight D pergi ke F3. Jadi kat sini apakah yang Aina buat untuk menghalang gerakan knight masuk ke G5 ni, ancaman yang bahaya ni? Aina mainkan pawn ke G6.
Namun, tuan-tuan dan puan-puan, ini juga merupakan satu gerakan blunder, satu gerakan yang salah. Kenapa? Okey, kat sini ada satu gerakan bagus yang telah dibuat oleh Nihal Sarin. Korang semua boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Gerakan bagus yang saya maksudkan kat sini ialah untuk membuat sacrifice knight dengan knight makan pawn di F7. Okey. Tahniah kepada sesiapa yang berjaya jumpa gerakan ni. Kenapa gerakan ni bagus? Di gerakan ke-13 kat sinilah yang saya katakan IM Aina telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Terus resign. Kenapa? Why? Jom kita tengok ya. Okey, sekarang ni knight makan pawn di F7 tu dia menyerang queen. Dan kalau kita tengok kat sini, queen tu sebenarnya tak boleh melarikan diri sebab bishop dah kawal laluan diagonal kat situ. Jadi nak tak nak, king terpaksa makan knight lah. Okey. Jadi selepas king makan knight F7, kita dapat tengok kat sini knight masuk ke G5 adalah satu gerakan bahaya yang sangat bagus. Sebab kalau korang tengok kat sini ya, king mana-mana king lari, tak kisahlah ke G7 ke, G8 ke F8 ke, tak kisah. Okey, saya tunjukkan satu contoh lah. Contoh king lari ke G8, putih akan membuat gerakan knight makan pawn di E6 dan sekali lagi menyerang queen. Kita dapat tengok queen terperangkap, tak boleh nak lari ke mana-mana dan queen tu memang akan mati. Dan hitam pun tak ada serang balas yang dia boleh buat. Contohnya kalau dia cubalah untuk mainkan pawn ke C4, cubalah nak kutip bishop 1, ini pun masih tak berjaya. Sebab apa? Sebab selepas knight makan queen di D8, knight tu pun menyerang bishop dan mendapat satu lagi tempo lah kat situ. Okey. Sebab itulah selepas gerakan ke-13 kat sini, knight makan pawn F7 membuat sacrifice. Terus IM Aina menyerah kalah. Satu game yang pantas, satu serangan yang berbahaya. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. Express Academy.